Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa anta muyassir. Amma ba'd. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam Muqaddimah Ajrumiyah, insya-Allah dalam muhadarah terakhir kita dalam al-makhfudatu minal asma'. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makhfudatu minal asma'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-makhfudatu thalathatu anwa', makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idafati wa tabi'un lil makhfud. Fa amma al-makhfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lam wa hurufil qasam. وهي الواو والباء والتاء أو بواو ربا وبمز ومنز. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. والله أعلم. Kita dalam bab terakhir dalam mawdu' minal asma' itu al-makhfudat. Sebelum kita masuk tajuk, sebelum ni kita ada dalam babul i'rab, anwa'ul i'rab ada 3 mushtarak, faham? 2 mushtarak, rafa' dan nasab mushtarak di antara isim dengan fi'il. Jazam hanya untuk fi'il, khafat hanya untuk isim. Tapi bila sebut al-makhfudat yang hukum dia hanya untuk isim. Bila kita jumpa isim yang makhfud, dia hanya ada 3 ihtimal sahaja. Sama ada dia makhfud dengan huruf jar, ataupun makhfud dengan jadi mudhafun ilaih, ataupun dia jadi tabi' kepada isim yang makhfud. Maksudnya dia tabi' kepada salah satu yang sebelum tu lah. Dia tabi' kepada isim yang makhfud dengan haraf jar, ataupun dia tabi' kepada isim yang makhfud dengan idhafah. Tabi' dia takkan ulang lah, sebab kita dah sebut dalam bab marfu'an. Bila sebut tabi' kita ada na'at, kita ada ataf, taukid dan badal. Maksudnya isim makhfud sama ada dengan haraf. Contohnya kita marartu bi zaidin, marartu bi zaidin. Jadi Zaidin dalam marartu bi Zaidin kita akan sebut majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al kasrah. Kalau contoh ghulamu Zaidin, marartu bi ghulami Zaidin. Zaidin tu kita akan i'rab mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al kasrah. Ataupun satu lagi keadaan tabi' kepada salah satu tu. Tabi' kepada majrur yang dengan huruf jar, ataupun tabi' kepada mana-mana mudhafun ilaih. Contoh kita sebut salamtu ala ataupun marartu bi Zaidin. Kalau kita jadikan na'at, as-salihi, marartu bi Zaidin as-salihi. Ataupun kita jadikan ataf, marartu bi Zaidin wa Amrin, kalau ataf nasab. Kalau ataupun kita jadikan taukid, marartu bi Zaidin nafsihi ataupun ainihi. Ataupun kita jadikan badal, marartu bi Zaidin akhika sebagai contohnya. Jadi makhfud terhad dalam 3 wajah saja. Secara terperinci, fa ammal makhfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bi min. Kalau dalam ni ada yang nuskhah biman, bimin bimin wa ila. Sekali lagi, huruf jar ni telah disebut dalam alamat isim dalam awal kitab. Cuma di sini dia bagi tambahan sikit. Dia kata isim yang makhfud dengan huruf jar adalah mana-mana isim yang dia dikhafatkan dengan huruf-huruf yang disebut. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'i, al-kafi, al-lami. Dan salah satu daripada huruf qasam, al-waw, al-ba' dan at-ta. Okey, sampai situ ada disebut dalam permulaan kitab. Yang selepas tu tambahan. Biwawi rubba ditambah di sini. Waw rubba maksudnya waw yang ganti daripada kalimat rubba. Seperti dalam syair walailin kamaujin. Kita tak tafsirkan tapi ditambah di sini. Begitu juga ditambah muz dan munzu. Muz dan munzu ni kalau tengok dalam awal kitab kita tak akan jumpa. Muz dan munzu. Ada lain
Sebutan di sini tak memberi maksud huruf jar terhad. Dia ada huruf-huruf jar yang lain, contohnya hatta. Tapi hatta ni sebab kadang-kadang boleh jadi nasib, walaupun nasib bukan binafsihi, dia nasib dengan nasib far'iyah. Tapi sebab dia ada wajah-wajah lain, dia mungkin jadi huruf ataf, mungkin jadi huruf jar. Okay, di antaranya lagi apa? Dia dah sebut sebelum je sikit, tapi tak sebut kat sini. Ada 3 huruf, 3 bab sebelum ni. Siapa ingat? 3 huruf lagi tak disebut di sini. Huruf tu juga ada ihtimal, tak disebut di sini, tapi baru je lepas 3 bab. Hasya, khala dan ada ketika tidak ada ma. Bab khala, ada, hasya ada ihtimal fi'il ataupun ihtimal haraf jar ketika tidak didahului oleh ma. Kalau ada ma, confirm dia fi'il sebab ma masdariyah hanya masuk pada fi'il. Tapi kalau tak ada ma, kita boleh ihtimal 2. Kita boleh ihtimal dia huruf jar, kita boleh ihtimal dia fi'il. Kalau kita cakap dia huruf jar, selepas tu juga akan majrur bi khala, majrur bi ada. Maksudnya huruf jar ni ada banyak. Apa yang disebut tu bukan maksudnya dia nak terhadkan, masih ada huruf-huruf yang lain, tapi huruf-huruf yang lain tu ada ihtimal. Yang ditambah di sini muz dan munzu. Muz dan munzu juga hanya disebut di sini, tapi kita tak dapati pada awal. Muz dan munzu ni yang lain tu nak tak bincang panjang, walaupun ada ma'ani dia, mungkin boleh rujuk kat bawah. Muz dan munzu dia beramal tak sama dengan huruf-huruf jar yang lain sebelumnya. Muz dan munzu ni hanya boleh menjarkan atau mengkhafatkan masa sahaja. Zaman dan zaman tersebut mesti muayyan. Contohnya muz yaumil ithnain, muz yaumil thulasa. Dia mesti mengkhafatkan satu masa, dan masa tersebut mesti muayyan. Mesti muayyan. Contohnya hari, ataupun sebut boleh tak munzu syahrin, munzu yaumin. Tapi yang pastinya majrur dia mesti berbentuk masa. Bila sebut masa, dia boleh masuk kepada masa yang telah lepas. Dia boleh masuk pada masa yang telah lepas ataupun sekarang. Maksudnya sama ada madhi ataupun hadir, muz dan munzu. Kalau dia masuk pada masa yang telah lepas, contoh kita kata ma ra'aituhu munzu yaumil itsnain, munzu yaumil itsnain, aku tak tengok dia semenjak hari Isnin. Kalaulah muz dan munzu tu masuk pada masa yang telah lepas, muz tersebut masuk dia min. Maksudnya tidak aku lihat dia daripada hari Isnin, tak lihat daripada hari Isnin sampai sekarang. Kalau muz dan munzu tu masuk pada masa yang telah lepas. Kalau kita masukkan dia masa yang sekarang, muz al-yaum contohnya, ketika tu masuk dia fi. Tidak aku lihat dia pada hari ini, tidak aku lihat dia sekarang. Maksudnya muz dan munzu ni hanya masuk pada masa. Kalau masa tu telah lepas, masuk dia min. Kalau masa tu sekarang, masuk dia fi. Okay. Tapi dia tak boleh masuk pada selain kalimat yang berbentuk masa. Huruf qasam, al-waw, al-ba, at-ta. Okay. Kalau min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba, al-kaf, al-lam memang mutlak huruf jar. Masuk je, lepas dia terus majrur, tak ada ihtimal yang lain. Huruf qasam pun begitu, cuma huruf qasam dari segi isti'mal, al-waw, al-ba, at-ta, ada khas, ada am. Yang paling umum sekali adalah di antara 3, waw, ba dengan ta. Anda dah sebut belum? Maksudnya penggunaan dia paling luas sekali, paling besar sekali, bukan waw. Paling besar sekali ba. Ba boleh menjarkan dhamir, boleh menjarkan isim zahir. Kita boleh sebut bika, wabihi. Maksudnya kita boleh qasamkan dengan huruf ba, dhamir dan isim zahir. Boleh sebut billahi, boleh kita sebut bika, demi kamu. Maksudnya huruf ba adalah huruf yang paling umum sekali. Dia boleh kita qasamkan dengan huruf ba ni dhamir, dan boleh qasamkan juga isim-isim yang zahir. Yang kedua, martabat yang kedua adalah waw. Waw boleh kita qasamkan dengan waw mana-mana isim zahir sahaja. Boleh wallahi, wal fajri, wal duha, tanpa had. Apa-apa kalimat sekalipun boleh dia qasamkan dengan waw. Paling khas adalah ta. Ta tidak boleh digunakan kecuali nama Allah sahaja. Maksudnya tallahi sahaja. Tak boleh nak gunakan ta pada kalimat-kalimat yang lain. Itu peringkat
qasam dengan huruf jar. Maksudnya ada yang paling umum, ada yang pertengahan dan ada yang khas. Okey, waw ruba macam mana sebut tadi datang dalam syair walailin kamaujin. Okey. Dari segi pembahagian kita tak bincang banyak, tak ada apa nak kongsikan dengan whiteboard sebab simple. Okey, dari segi pembahagian huruf jar ni kita boleh bahagikan kepada tiga pembahagian. Kesemua huruf jar lah kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama kita panggil huruf jar asli. Harfu jarrin asli. Harfu jarrin asli. Apa maksud harfu jarrin asli? Yang pertama, haraf tersebut ada maksud. Maksudnya wujuduhu laisa ka'adami. Ada dia tak seperti tidak ada. Maksudnya ada dia memberi kesan maksud dalam ayat. Yang kedua, dua perkara. Kita nak namakan satu haraf jar asli, dia mesti ada 2 benda. Yang pertama, dia mesti ada maksud dalam ayat dan memberi kesan, dan ketiadaan dia tu menyebabkan ayat tadi berubah. Yang kedua, dia memerlukan ta'alluq. Maksudnya yang biasa kita dengar muta'alliq bi. Berta'alluq sama ada dengan fi'il ataupun isim yang mengandungi makna fi'il. Maksudnya isim fa'il ataupun sebagainya. Okay, bila cukup 2 ni, mana-mana huruf jar yang mengandungi maksud dalam ayat dan dia perlu kepada ta'alluq. Maksudnya kata zahabtu ila al-kulliyah. Ila tu maksud dia ke, memang ada dalam ayat, perlu dan bertakluk dengan fi'il zahaba. Bila cukup 2 syarat, huruf jar tu memberi maksud, memberi peranan dalam ayat dan ada ta'alluq dia, ketika tu kita panggil haraf jar asli. Yang kedua, kita ada haraf jar zaid. Harfu jarrin zaidin. Harfu jarrin zaidin. Okey, haraf jar zaid ni dia tak ada kedua-dua dhabit. Wujuduhu ka'adami, ada dia dengan tak ada dia. Dia cuma dari segi balaghahnya, dari segi balaghi dia hanya nak kuatkan nafi contohnya. Mubalaghah fi nafi. Tapi maksud dia sendiri tu tak ada. Cuma makna dari segi balaghinya li ta'kidin nafi tu wujudlah, tapi maksud tersendiri dia untuk dalam ayat tu tak wujud. Dan dia tidak perlu kepada ta'alluq. Contoh anda sebut ma ja'ani min ahadin. Ma ja'ani min ahadin. Tidak datang kepada aku seorang pun. Ma ja'ani min ahadin. Sama dengan kita sebut ma ja'ani ahadun. Sama, ma ja'ani min ahadin dengan ma ja'ani ahadun, 2 ayat tu sama. Jadi wujud min dengan tidak ada wujud min tu, ayat tu tidak memberi kesan kecuali dari segi takkid nafi tu peranan balaghah, bukan peranan nahwu. Itu contoh dia. Contoh banyak dalam Quran, waqafa billah, boleh kita sebut waqafallah. Ayat Quran contohnya min basyirin wa nazir. Kita boleh sebut basyirun wa nazir dalam juzuk 6. Apa dia? Laqad ja'akum min basyirin wa nazir. Pokoknya itulah, boleh kita sebut basyirun wa nazir. Boleh kita jadikan fa'il. Hatta ketika dia masuk dalam min, kita ada bincang sebelum ni kan. Min tersebut walaupun basyirin, kita akan i'rab dia fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha. Kita panggil mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaidin. Itu yang dimasukkan dengan haraf jar zaid. Tidak mengandungi maksud tersendiri dan tidak perlu kepada ta'alluq. Biasanya min. Kebiasaannya min dan ba pada huruf-huruf tertentu, bukan pada kesemua huruf. Yang terakhir kita ada haraf jar yang ni jarang dikongsikan, syabihun bizaid. Syabihuz zaid ataupun syabihu az-zaid. Syabihun bizaid ataupun syabihu zaid. Huruf apa? Satu je. Apa dia? Dalam huruf jar yang disebut tu ada satu je. Agak-agak. Okey, pertama sekali kenapa dinamakan syabihuz zaid? Bila dinamakan syabihun bizaid, maksudnya dia ambil dia ada wajah persamaan dengan huruf jar asli daripada satu sudut. Dan dia ada satu wajah persamaan dengan huruf jar zaid daripada satu sudut yang lain. Tadi kita nak namakan huruf asli, kita kan ada 2. Ada maksud dan ada ta'alluq. Contoh biasa kalau kita sebut dalam perbahasan bismillahirrahmanirrahim, kalau kita kata ba tu haraf jar asli, kita perlu bincangkan ta'alluq dia. Tapi kalau daripada awal kita kata haraf bismillahirrahmanirrahim tu haraf jar zaid, kita stop, tak perlu cari ta'alluq. Jadi kalau cukup 2 syarat, ada maksud dan ada ta'alluq, itu kita panggil haraf jar asli.
Kalau tak ada kedua-dua, tak ada maksud tersendiri dan tidak perlukan ta'alluq, kita panggil haraf jar zaid. Syabihun bi zaid, dia memberi kesan dari segi maksud. Dia ada maksud, tetapi dia tidak perlu pada satu lagi apa? Ta'alluq. Maksudnya dia sama dengan asli dari segi mengandungi maksud, tapi dia sama dengan zaid dari sudut tidak memerlukan ta'alluq. Sebab tu dinamakan syabihun zaid. Huruf jar tersebut adalah rubba. Rubba ni kita panggil haraf jar syabihun bi zaid. Maksudnya rubba ni bila dia masuk ayat, dia memberi maksud taklil. Kadang-kadang. Jadi ada dia dengan tidak ada dia, ada terkesan dari segi maksud, tetapi rubba tak perlu kepada apa? Ta'alluq. Seluruh buat. Rubba tak perlu kepada ta'alluq. Boleh? Okey, itu dari segi pembahagian huruf jar. Okey, dari segi makna kebiasaannya kita bincanglah. Min kebiasaannya makna dia ibtida'. Ila kebiasaannya maknanya intihak. Walaupun setiap huruf jar tu ada makna-makna. Contohnya min ada maksud tab'id. Kita boleh kata akhaztu minad darahimi. Aku ambil sebahagian dirham. Min tu ada banyak maksud, tapi kebiasaannya maksud dia adalah ibtida'. Ila kebiasaannya maksudnya intihak. Semua tu ada dalam syarah. An kebiasaannya maksudnya adalah al-mujawazah. Fi az-zarfiyah. Rubba kebiasaannya adalah taklil. Sebab tu rubba kita panggil syabihun bi zaid. Masuk dia dalam ayat, peranan dia adalah taklil. Maksud dia jarang sangat. Tetapi rubba tu tak berhajat kepada ta'alluq, sebab tu kita panggil dia syabihun bi zaid. Al-ba' semata-mata peranada at-ta'diyah untuk memutaaddikan fi'il yang lazim. Al-kaf ma'anihi tashbih seperti al-lam biasanya al-milki ataupun al-istihqaq. Begitu ayat yang lain. Muz dan muzu macam kita bincang tadi, masuk pada mana-mana kalimat yang khas untuk masa sahaja. Okey, itu untuk majrur bi harfi al-jarri. Rasa tak ada apa sebab rasanya jar dengan majrur, huruf jar dengan majrur ni perbahasan yang paling simple kan. Maksudnya turut-turut orang nahwu pun dia tak tahu nahwu pun, lepas huruf jar dia akan baca bagi bawah lah kan. Maksudnya benda yang paling simple. So, lepas huruf jar tu baca bagi atas tu boleh menampar kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua makhfudun bil idhafah. Makhfudun bil idhafah maksudnya mudhafun ilaih. Maksudnya mana-mana kalimat yang kita akan jumpa dua isim yang duduk dalam satu maksudnya berterusan dua isim. Wa amma ma yukhfadu bil idhafah fa nahwu qawlika ghulamu zaidin. Seperti contoh ghulamu zaidin. Okey. Yang kita naknya adalah mudhafun ilaih. Kalimat yang pertama tu kita panggil mudhaf. Mudhaf ni dia sendiri mesti ada wazifah lain sebelum tu. Mungkin dia akan jadi fa'il, mungkin dia akan jadi maf'ul, mungkin dia akan jadi macam-macam lah. Tapi yang pentingnya kalimat isim selepas tu kita akan sebut mudhafun ilaih. Mudhaf kita mesti dahulukan, kita tak boleh terus i'rab mudhaf. Tak. Mudhaf tu dengan nisbah kepada ada mudhafun ilaih, tapi dia sendiri mesti ada i'rab. Mesti kita jaa ghulamu zaidin. Maksudnya ghulamu fa'il marfu' alamatu raf'i ad-dhammah wa huwa mudhaf. Maksudnya mudhaf tu sendiri tak ada wazifah harakah i'rabiyah. Maksudnya mudhaf tu sendiri dia belum tentu dia marfu', belum tentu dia mansub ataupun majrur, tapi mudhaf kemungkinan dia marfu', kemungkinan dia mansub, kemungkinan dia majrur. Kemungkinan dia tu juga adalah mudhafun ilaih. Maksudnya kita buat 10 mudhaf, wa huwa mudhaf, lepas tu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Kalau kita sandar-sandarkan, contoh kita kata babu baiti Muhammadin, babu baiti Muhammadin, pintu rumah Muhammad, maksudnya bersambung-sambung. Jadi mudhaf tu sendiri tak ada harakah i'rabiyah yang khasah, tapi dia melihat pada wazifah dia dalam ayat. Yang pentingnya adalah selepas dia tu mudhafun ilaih tu mesti majrur. Okey. Wa huwa ala qismain, dekat sini dia bahagikan idhafah kepada dua je. Dia kata ma yuqaddaru bil lam dengan wa ma yuqaddaru bi min. Sebenarnya kalau dari tafsir ada satu lagi apa dia? Bimakna fi. Maksudnya taksim sebenar idhafah ada 3 lah. Sama ada makna min ataupun makna fi, yang kebiasaannya makna lam. Okey, apa perbezaan di antara 3 ataupun dhabit yang kita nak faham? Maksudnya okey,
Bila satu isim idhafat kepada satu isim yang lain, mesti ada satu huruf jar yang ditakdirkan. Sama ada min ataupun fi ataupun lam, tapi i'rab dia sama-sama mudhaf dan mudhafun ilaih. Cuma dhabit perbezaan, kalau kita nak tahu idhafat tersebut adalah idhafat bimakna min. Kalau Syekh Said biasa dia akan sebut al-idhafatu bimakna lam, al-idhafatu bimakna fi, al-idhafatu bimakna min. Yang ada kait, yang ada kaedah adalah idhafah bimakna min. Mudhaf adalah satu juzuk daripada mudhafun ilaih. Maksudnya mudhaf tu satu juzuk daripada mudhafun ilaih. Contoh kita sebut khatamu hadidin, cincin daripada besi. Maksudnya cincin ni satu juzuk daripada besi, sebab besi kemungkinan boleh buat benda lain. Jadi dia merupakan satu juzuk daripada mudhafun ilaih. Mana-mana mudhaf yang satu juzuk daripada mudhaf ilaih, jadi idhafat tu bermakna min. Yang kedua ada dhabit adalah fi. Fi. Maksudnya idhafat tu dengan maksud fi. Kalaulah mudhaf tu berlaku maksudnya berlaku ketika waktu mudhafun ilaih. So kita kata an yakunal mudhafu zarfan fil mudhafi ilaih. Termasuk dalam, maksudnya kita bal makrul lail contohnya. Maksudnya kebiasaannya benda tu mudhafun ilaih tu adalah waktu, dan mudhaf tu perkara isim yang berlaku dalam waktu tersebut. Ketika tu kita akan takdirkan, contohnya bal makrul lail, maksudnya makrun fi al-laili. Kalau min tadi juz'un minal mudhaf ilaih. Kalau fi maksudnya mudhaf tu berlaku dalam mudhafun ilaih. Selain daripada dua tu, kalau kita tengok mudhaf dan mudhaf ilaih tapi bukan satu juzuk, bukan berlaku dalam mudhaf ilaih, selain tu semuanya dengan maksud lam. Maksud selain daripada dua kaedah yang diletakkan tadi, semua tu kita akan takdirkan idhafat bermakna al-lam. Semua ni kita akan panggil idhafat hakiki lah. Idhafat hakiki ni apa? Walaupun anda takkan sebut idhafat ma'ani. Idhafat hakiki ni maksud apa? Kalau dia di antara peranannya, maksudnya dia akan ma'rifah dengan sebab, maksudnya mudhaf akan terkesan ma'rifah dengan sebab idhafat kepada ma'rifah. Itu panggil idhafat hakiki. Kita tak bincang yang satu lagi. Maksudnya yang tiga bahagian ni kita panggil idhafat hakiki. Itu makhfudun bil idhafah. Dan dia tak sebut kat sini watabi'un lil makhfud, sebab dalam bab mansubat tu dia ada sebut apa? Sebelum wa kadzalika tawabi' faqad taqaddamat hunal. Jadi dia tak nak ulang lagi perkataan tu. Macam tu juga dalam makhfudat, tabi' lil makhfud juga sama perbahasan dia macam dalam marfu'an. Maksudnya mana-mana na'at kepada isim makhfud dengan huruf jar, dia akan makhfud. Mana-mana taukid yang taukid kepada makhfud dengan huruf jar, dia akan makhfud. Ataupun bil idhafah, dia akan makhfud. Maksudnya salah satu pada na'at, taukid, ataf dan badal. Macam mana bagi contoh tadilah, 4 contoh tadi. Kalau kita kata marartu bi Zaidin as-salihi, marartu bi Zaidin wa Amrin, contoh untuk ataf nasab. Marartu bi Zaidin nafsihi, contoh untuk taukid yang takkid, kita kata marartu bi Zaidin abika ataupun akhika, itu contoh untuk badal yang terakhir. Badal apa tu? Marartu bi Zaidin abika, marar badal al-kull min al-kull, ataupun kita panggil badal mutabiq. Badal ada 4 kan? Badal mutabiq ataupun badal al-kull min al-kulli. Okay. Ada soalan setakat tu sebelum kita buat flashback daripada, maksudnya kita akan buat kharitah apa yang kita ambil daripada al-jurumiyah untuk bab makhfudat. Ada soalan? Di antara makhfud bil harfi, makhfudun bil idhafah dengan tabi' lil makhfud. Setakat tu khatam. Allah, kita khatam matan lah sebab kita tak baca syarah. Okey, tak ada masalah langsung dalam makhfudat. Ya. Sebab dia ada satu bahagian, kalau kita bab idhafah dalam kitab mutawassit, idhafah yang maksudnya mudhaf tu tak memberi kesan, maksudnya dia tak dapat pun makrifah daripada mudhafun ilaih. Kalau hakiki ni, kalau dia idhafat kepada makrifah, dia akan dapat, dia akan iktisab makrifah tersebut. Kita panggil idhafat. Tapi anda tak nak bincang banyak lah. Maksudnya itu macam seolah terlepas sikap. Jadi bukan pembahasan kita. Okay, ada soalan lain sebelum itu?
Aha. Aha. Sama je. Ya. Muz dengan muzu, dia hanya menjarkan isim yang bererti zaman sahaja, yang membawa maksud masa. Bila sebut masa, dia boleh masuk masa yang bererti telah lalu dengan sekarang. Kalau dia masuk kepada masa yang telah lalu, muz ataupun muzu tersebut, maksud dia min. Ya, contoh ma ra'aituhu muz amsi ataupun muz yaumil itsnain. Aku tak tengok dia semenjak ataupun daripada hari sekian-sekian. Tapi kalau kita masukkan pada masa sekarang, ketika tu maksud dia fi. Aku tak tengok dia pada hari ini. Aku tak tengok dia sekarang. Kalau dia masuk pada yang terlepas, maksud dia min. Kalau dia masuk sekarang, maksud dia fi. Dan dia hanya terhad kepada mana-mana isim yang bererti zaman sahaja. Itu kalau antum jumpa selepas dia jar. Sebab muz dan muzu ni boleh masuk kepada isim, boleh masuk pada fi'il. Kalau dia masuk pada fi'il, ketika tu dia bukan huruf jar. Ketika tu bukan huruf jar. Kalau jumpa muz dan muzu masuk pada isim, itu pun masih ada ihtimal. Tapi kalau muz dan muzu tu antum jumpa masuk pada fi'il, ketika tu muz dan muzu tu adalah isim, bukan haraf. Ada soalan? Tak terlintas, kita ambil baik kan. Ada contoh yang terlintas, muz dan muzu masuk pada fi'il. Sebab muz dan muzu ni selepas dia boleh isim ataupun fi'il. Kalau yang selepas dia fi'il, muz dan muzu tu dia akan jadi isim. Dia tak akan kita sebut dia sebagai huruf jar. Cuma ada tak terlintas contoh yang biasa datang. Ada soalan yang selain dulu? Okey, kalau tak kita buat ulang kaji sebelum kita habiskan maksudnya. Tak ada soalan untuk mahfuzat? Jelas? Tiga-tiga. Ya. Haraf jar. Okey, haraf jar dari segi huruf jar tu, dari segi amalan dia kita bahagikan pada tiga. Sama ada haraf jar asli, ataupun haraf jar zaid, ataupun syibhuz zaid. Haraf jar asli ni cukup dua. Dia ada maksud dan dia ada muta'allaq. Muta'allaq ni maksudnya bergantungan. Maksudnya maksud tu bergantung dengan fi'il sebelum tu ataupun isim yang mengandungi maksud fi'il. Yang kedua zaid. Zaid ni tak ada kedua-dua kait. Maksudnya dalam dia wujud dalam ayat dengan tak wujud ayat tu sama. Dan yang kedua dia tu tak perlu kepada ta'alluq. Contoh anda sebut tadi macam anda kata maja'ani ataupun mazaroni min ahadin. Maksud dia tidak datang kepada aku seorang pun. Kita boleh buat maja'ani min ahadin ataupun kita boleh sebut maja'ani ahadun. Jadi min tu ada dia seperti tak ada. Walaupun daripada sudut balaghahnya min ahadin tu ada satu uslub kita panggil takkidin nafi je untuk nak kuatkan nafi. Tapi daripada sudut makna tersendiri dia tak ada. Ahadin ke ahadun ke dua-duanya kita akan i'rab fa'il. Cuma ahadun kita kata fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah az-zahirah. Tapi kalau min ahadin kita akan sebut min haraf jar zaid. Ahadin tak akan jadi majrur bi min. Sama ada kita sebut majrurun lafzan marfu'un mahallan fa'ilun, tetap jadi fa'il sebab maksud dia fa'il. Ataupun kita terus sebut ahadin fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Bila kita sebut muqaddarah mesti kita tambah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaidin. Maksudnya huruf jar tu hanya menjarkan dari segi lafaz, dari segi mahal dia kekal dalam keadaan fa'il. Mungkin dia kekal menjadi mubtada, mungkin dia kekal dalam keadaan khabar. Dia tetap dengan wazifah asal dia sebab huruf jar tu bukan asli. Wujud dengan tak wujud dia, wazifah i'rabiah kalimat tersebut tetap kekal. Ketika tu kita panggil haraf jar zaid.
Syibhu zaid ni dia ambil satu juzuk asli, dia ambil satu juzuk daripada zaid. Maksudnya apa? Dia mengandungi maksud rubba satu je. Syibhu zaid tak ada ihtimal lain, hanya rubba sahaja. Rubba masuk dia dalam ayat memberi maksud, memang memberi kesan dari segi maksud. Sebab bila kalimat tu tak ada rubba, maksud dia mungkin ihtimal ke semua. Bila kata rubbakasiyatin, contohnya rubbakasiyatin, jarang-jarang ataupun sikit sangat. Jadi rubba ni masuk dia dalam ayat ada maksud, tapi rubba ni tidak ada ta'alluq. Jadi dinamakan dia sebagai syibhu az-zaidi. Sebab apa? Dari sudut dia tidak memerlukan muta'allaq. Sebab tu dinamakan syibhu zaid. Boleh? Situ. Okey. Ada soalan? I'rab syibhu zaid maksudnya dia kekal macam tu juga. Maksudnya selepas dia akan jadi mubtada. Contoh, selepas rubah, sebab dia akan berlaku awal ayat, hantarkan i'rab di kalimat tersebut macam anak i'rab fa'il tadi, tapi dia mubtada. Maksudnya selepas rubah ni, lafaznya sahaja dia majrur, mahalnya dia adalah mubtada. Maksudnya dia sebut mubtada marfu' sama juga wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Tukar sikitlah bi harakati harf syibh zaid. Tapi tak sebut mudaf. Tapi lepas rubah kita macam tu juga waw rubah. Rubah dengan waw rubah sama saja, sebab waw rubah adalah waw yang ganti kepada rubah. Macam dalam syair walailin kamaujin. Lailin di situ i'rab dia adalah mubtada. Okey, boleh. Jadi tak ada panjang dalam mahfuz. Kita buat ulang kaji, maksudnya dari segi nisbah kharitah je untuk ulangan. Betul tak ada? Ada mahfuz. Ya. Ha? Mana? Syibhu zaid. Dia ada masuk dalam ayat, tapi dia tak perlu pada ta'alluq. Mana-mana kalimat kalau antum berubah, cerita rubbakasiyatin ariyatun, rubbakasiyatin fi dunya hadis, ariyatun fi al-akhirah. Maksud dia sikit sangat ataupun jarang sangat ataupun boleh jadi. Tapi kalimat rubah tu sendiri dia tak macam fi, tak macam min. Contoh kita sebut zahabtu ilal kulliyah. Ila maksud dia ke, maksudnya ada maksud. Dan ila tu muta'allaq dengan fi'il zahaba sebelum dia. Maksudnya ke tu ta'alluq apa? Macam tadi kalau macam fiqh tadi wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi salasati syara'id. Siapa yang ikut fiqh tadi? Ba kat situ muta'alliq dengan perkataan jaiz sebelum tersebut. Jadi dia ada ta'alluq dengan muta'allaq, tapi tak berlaku benda tersebut dalam rubah. Sebab rubah ni memang akan duduk di awal ayat. Jadi dia tak ada ta'alluq. Kalimat tu tak perlukan pergantungan kepada fi'il ataupun isim yang makna fi'il. Sebab tu dia ada satu persamaan dengan huruf jar zaid dari segi tidak bergantung. Walaupun dia ada masuk dalam ayat, ketika tu kita namakan dia sebagai syibhu zaid. Sebab yang muta'allaq ni sebenarnya dia ada ta'allaq. Contoh kalau sebelum dia tu mubtada, contoh kita kata Zaidun fiddari. Zaidun fiddari. Dia asal dia contoh kalau hatta situ pun sekalipun Zaidun fiddari. Fi tu haraf jar asli. Mana muta'allaq dia? Perlu ditakdir. Zaidun kainun. Ataupun Zaidun mawjudun. Perlu pada selagi mana dia haraf jar asli, perlu kita cari kalimat yang dia bergantung. Hatta walaupun takdirkan perkataan yang dibuang. Tapi kalau dia tu zaid ataupun syibhu zaid, dia tak perlu pada kalimat tersebut. Biasanya orang taksimkan asli dengan zaid ni kan. Jadi syibhu zaid tu jarang dikongsikan. Ada? Boleh? Akhwat okey? Ya. Ma, okey, sebab ma ja'ani min ahadin tadi, anda cakap min tu kita panggil haraf jar zaid. Bila sebut harfu jarrin zaid, dia hanya menjarkan perkataan tu dari segi lafaz dia. Dia menjarkan perkataan tu dari segi lafaz, tapi perkataan tersebut wazifah dia tetap dalam keadaan mahal. Maksudnya contoh ma ja'ani min ahadin, ja'a fi'il madhi. Ja'ani ya tu belum, maksudnya
Kalau kita terjemahnya, tidak datang kepada aku seorang pun. Jadi dia apa? Jadi pelaku lah, fa'il. Jadi walaupun maksud, sama ada kita tersebut min haraf jar zaid, cara senangnya anda akan sebut ahadin, anda sebut majrurun lafzan. Maksudnya majrurun lafzan apa? Dari segi lafaznya majrur, tapi marfu'un mahallan. Titik dua, fa'il. Itu i'rab yang paling simple lah. Antum akan sebut majrurun lafzan, marfu'un mahallan, titik dua, fa'ilun. Itu cara i'rab yang pertama yang senang. Majrurun lafzan, marfu'un mahallan, mubtada. Contohnya, mana-mana perkataan yang ada haraf jar zaid ataupun syibih zaid, antum akan sebut majrurun lafzan. Ini maksudnya kita kata huruf jar tadi memberi kesan dari sudut lafzi sahaja, tetapi mahalnya tetap marfu' sebagai fa'il. Kemungkinan maf'ulun bih. Contoh, ma ra'aitu min ahadin. Ma ra'aitu min ahadin. Sama dengan ma ra'aitu ahadan. Jadi ma ra'aitu min ahadin sama dengan ma ra'aitu ahadan. Jadi ahadin tu kita akan i'rab dia majrurun lafzan, mansubun mahallan, maf'ulun bih. So haraf jar zaid dan haraf jar syibhu zaid memberi kesan dari segi baris lafzi, tapi peranan mauqi' perkataan tersebut tidak menjadi majrur, tetapi akan ikut wazifah asal. Kalau dia fa'il, fa'il lah. Kalau dia maf'ul, maf'ul lah. Kalau mubtada, mubtada. Tapi ada dua cara senang antum sebut majrurun lafzan, marfu'un mahallan. Tengok fa'il ke mubtada. Cara yang paling tepat, yang susah macam tadilah. Terus sebut fa'il. Kalau ma ja'ani min ahadin tadi, fa'il. Fa'il marfu' ke mansub ke mahfud? Marfu'. Tapi ahadin kental dia, straight lagi. Walaupun nampak baris bawah tetap marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tapi dhammah tak nampak, jadi kita sebut ad-dhammah al-muqaddarah. Mana-mana perkataan kita sebut ad-dhammah muqaddarah, al-fathah muqaddarah, al-kasrah muqaddarah, perlu sambung dengan mana'a min zuhuriha. Bila sebut mana'a min zuhuriha, kita ada ihtimal yang pertama ta'azzur. Ta'azzur kalau akhirnya alif. Ihtimal yang kedua kita ada siqal. Siqal kalau akhir dia waw ataupun ya. Ihtimal yang ketiga kita panggil istighal. Shortkan istighal. Sebenarnya kalau peringkat tadi dia akan sebut ta'azzur, siqal dan dalam kitab ni dia akan sebut munasabah. Munasabah ni kalau akhir dia ya mutakallim. Contoh kitabi, kitab mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahira mana'a min zuhuriha, istighalul mahal bi harakatil munasabah. Yang sebenarnya nombor 3 antum boleh jadikan istighal. Bawah istighal ni, maksudnya istighal apa? Kalimat tersebut tak dapat nak zahirkan dhammah, tak dapat nak zahirkan fathah, tak dapat nak zahirkan kasrah sebab sibuk dengan satu benda. Sama ada sibuk tu dengan harakah ya mutakallim, sebab ya mutakallim nak baris bawah, ataupun perkataan tersebut dijarkan dengan huruf jar zaid ataupun syabih bizaid tadi. Jadi kita akan sebut fa'il marfu' alamatu raf'i ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha istighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaidin. Kalau yang nampak susah terus tadi majrurun lafzan marfu'un mahallan fa'ilun. Tapi i'rab yang tepat yang tadilah, sebab fa'il tetap marfu'. Cuba marfu' tadi tak dapat dizahirkan dengan sebab huruf jar zaid tadi kacau. Boleh nampak? Terus tu boleh. Ada soalan lain? Ke malu nak tanya? Boleh. Ada yang terfaham secara umum, tapi kita akan ulang pun. Kita akan ulang tapi taklah ulang terperinci. Cuma kita buat lakaran tasawur. Maksudnya kita buat tasawur sebelum mula kita itu ada buat gambaran am, mana muqaddimah, mana maudhu'. Sekarang ni kita dah habis, jadi kita boleh lakar secara terperinci mana muqaddimah, mana maudhu' yang telah kita lalui. Tak apalah, sambil-sambil kita ni kalau ada soalan nanti ya. Okey, ini dari sudut kita melihat kharitah ajrumiyah. Jadi kita nak bincang nahwu lah secara terperinci, sebab kalau kita masuk qadrun nada, kita masuk kitab-kitab lain, ada perbahasan yang tak dibincang.
Dari sikit muqaddimah. Jurumiyah. Perbahasan yang kita lalui daripada awal, kita talkiskan kepada dua. Sama ada perkara tersebut adalah apa? Ada ingat? Muqaddimat ataupun mawdu'at. Muqaddimat maksudnya dia bukanlah perbahasan utama dalam ilmu nahwu, tetapi untuk sampai kepada topik-topik yang nak dibincang secara panjang lebar di sini. Muqaddimat ilmu nahwu terhad kepada 3 bab. Anda ada ulang 2-3 kali. Sama ada al-kalam, maksudnya babul kalimah al-kalam wa ma yata'allaqu minhu. Yang kedua babul i'rab dengan al-bina. Yang ketiga an-nakiratu wal ma'rifah. Jadi bawah muqaddimah ni keluar yang pertama al-kalam. Al-kalam. Okey, bawah ni ada perbincangan isim dan wa alamatu. Kita ada al-fi'l dan wa alamatu. Terakhir dibincangkan al-harf wa alamatu. Satu je alamat dia. Tidak mengandungi alamat-alamat isim dan tidak mengandungi mana-mana alamat fi'il. Itu perbahasan pertama kita dalam al-muqaddimat. Maksudnya perbahasan al-kalam. Maksudnya ilmu nahwu hanya menjadi topik perbincangan dalam satu perkataan yang sempurna kita namakan sebagai kalam. Jadi kita tak boleh sebut a'rif zaidun satu kalimah, tak. Sebab perbahasan ilmu nahwu kita nak i'rab kalimat yang sempurna, cukup syarat yang dinamakan sebagai kalam yang ada 4 syarat lah. Wal lafzu murakkabu al-mufidu bi al-wad. Kemudian dimasuk dalam bab yang kedua, babu al-i'rab. Tapi sepatutnya muqaddimah yang kedua ni wal bina. Tapi di peringkat mubtadi'in Ibnu Ajurum tak sebut al-bina dan dia hanya bincangkan al-i'rab sahaja. Jadi bab yang kedua dalam muqaddimah Ajurumiyah adalah babul al-i'rab. Dibincangkan ta'rif, kemudian aqsam. Babul i'rab, al-i'rabu. Kalau boleh tengok peta ni, kalau hafal boleh sekali al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan dan seterusnya. Babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Lepas tu falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha wa lil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu. Selepas dia masuk bab ma'rifati alamati al-i'rab. Maksudnya secara terperinci satu persatu daripada aqsam yang 4. Apakah alamat-alamat bagi rafa', apakah alamat-alamat bagi nasab, apakah alamat-alamat bagi khafat dan apakah alamat-alamat bagi jazam. Pertama kita ada ar-raf'. Berapa alamat? 4. Nasab berapa? 5. Bukan kosong, 5. Yang ketiga al-khaftu berapa? Kita ada 3. Al-jazmu kita ada 2, 3, 4, 5. Tetapi secara tidak teratur. Rafa' 4 apa dia? Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah ada berapa? 4. Waw ada berapa? 2. Alif ada, nun ada
Nun ada. Hanya pada fi'il af'al khamsah satu. Boleh? Dhammah ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dengan fi'il mudhari' sahih akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Wow, 2 apa dia? Jamak muzakkar salim dengan asma' khamsah, alif 1 apa dia? Musanna nun 1, af'al khamsah. Okey, nasab ada 5 apa dia? Fathah dulu. Fathah biasanya lepas fathah ni huruf apa? Alif. Yang ketiga kasrah. Kasrah biasanya lepas dia huruf apa? Ya. Yang terakhir azaf nun. Fathah berapa? Fathah menjadi alamat bagi nasab pada 3 perkara. Isim mufrad, jamak taksir dengan fi'il mudhari' kalau masuk amil nasab. Alif. 1 ke 2? 1 ke 2? Okey, yang 2 tu cakap apa satu lagi? Asma' khamsah. Yang kedua apa? 1 ya. Kasrah. 1 ke 2? Siapa dia? Jamak muannas salim. Ya menjadi alamat bagi nasab. 1 ke 2? 2. Tasniah dengan jamak muannas muzakkar salim, muslimina. Yang terakhir hazaf nun, af'al khamsah. Ya, khafat berapa alamat? Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Kasrah menjadi alamat bagi khafat berapa tempat? 3 ke 4? Oh, ada 4 lagi. 3. Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif dan jamak muannas salim. Ya menjadi alamat khafat pada 3 juga. Apa dia? Isim 5 musanna dengan jamak muannas muzakkar salim. Fathah menjadi alamat khafat pada mamnu min as-sarfi ataupun ismul ladzi la yansharif. Mana afal khamsah? Khafat hanya untuk isim sahaja. Jazam, berapa alamat jazam? Sukun dengan hazaf. Hazaf tu bagi pada 2, hazaf nun dengan hazaf haraf illah. Sukun jadi alamat kepada 1, fi'il mudhari' sahih akhir. Hazaf bagi pada 2, kalau hazaf nun af'al khamsah, kalau hazaf haraf illah fi'il mu'tal. Boleh? Itu babu ma'rifati alamatil i'rab. Lepas tu dia pecahkan faslun al-mu'rabat. Al-mu'rabatu qismani qismun. Hakikatnya adalah benda yang sama, cuma dia pusing. Ma'rifati alamatil i'rab dia bincang dari segi rafa', nasab, khafat, jazam dan disebut mawadih. Tapi dalam al-mu'rabatu qismani qismun tu dia bincang musanna, rafa' dengan apa, nasab dengan apa, jar dengan apa. Dia terbalikkan dia. Okey. Jadi perbahasan dia tetap dalam al-muqaddimat. Habis dia pun faslun al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu tu hanya tarkis untuk ma'rifati alamatul i'rab. Kemudian dia masuk pada topik dalam perbahasan. Tapi ditaqsimkan kepada 2. Tak seperti sesetengah kitab dalam mutawassit. Maudu'at boleh terus ditaqsimkan kepada al-marfu'at, al-mansubat, al-makhfudat dengan al-majzumat. Tapi dia buat cara lain. Dia buat babul af'al. Seolah-olah ada takdir di sini babu al-asma. Okey. Oleh kerana dia mengasingkan, tak seperti syuzur zahab contohnya. Syuzur zahab habis dia tentu dalam mukaddimat, habis dia bincang al-i'rab wal bina dan selepas nakirah dan ma'rifah. Tapi nakirah ma'rifah tak ada lagi dalam mukaddimat di sini. Tapi dalam qatar dan dalam syuzur akan jumpa ma'rifah dan nakirah sebelum marfu'at, mansubat dan seterusnya. Dalam syuzur dia terus masuk al-marfu'at. Dalam al-marfu'at tu ada isim dan fi'il. Ada ulama cakap tadi kan, al-mansubat, dalam al-mansubat tu maksudnya isim dan fi'il yang mansub. Bila sebut al-makhfudat, isim yang makhfud. Bila sebut al-majzumat, fi'il yang mansub. Tapi dalam al-jurumiyah didahulukan babul af'al. Jadi dalam babul asma' nanti hanya akan ada 3 sahaja. Jadi jangan pelik kenapa
Jurumiyah tak tutup dengan al-majzumat, tapi tutup dengan al-mafruḍat. Sebab apa? Babul af'al telah didahulukan sebelum babu marfu'ati al-asma. Di dalam al-af'al ada bincang madhi, kemudian dia masuk amar terlebih dahulu, padahal sebetulnya dari sudut susunan amar yang ketiga. Tapi oleh kerana dua ni mabni, di sini kata fal madhi maftuhul akhir abadan wal amru majzumun abadan. Maksudnya dua ni mabni. Kemudian baru masuk pak murad fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ni pecah pada 3 perbahasan: marfu', mansub dan majzum. Marfu' kalau tak ada amil, nasab dan jar. Mansub, bawah mansub dibincangkan nawasib. Dalam majzum dibincang jawazim. Dia kata wal mudhari'u marfu'un abadan hatta idza dakhalahu nasibun aw jazim. Tetapi dalam marfu' ni mana-mana fi'il mudhari' yang tak masuk amil nasab dan jazm dia kekal dalam keadaan marfu'. Bila dia masuk mansub dia sebut fan nawasibu berapa? Asyarah. Untuk peringkat mubtadi. Jadi asyarah tu kita dah bincang sebelum ni, kita taksim kepada 2. Sama ada nawasib tersebut adalah an-nawasibul asliyah ataupun nawasib tersebut adalah nawasib fardiyah, ataupun dengan nama lain nasibun binafsi ataupun nasibun biwairi. Okay, dalam nawasib kita bincang, ini sepindah dulu buat semua benda kita dah bincang. Okay, dalam nawasib, hakikat nawasib, walaupun dalam jurumiyah dia sebut 10, hakikatnya berapa amil nasab? 4 sahaja. Termasuk je dalam Qadrun Nada, dia akan sebut amil nasab ni cuma hanya 4. An tersebut akan dibahagikan an zahirah dengan an mudmarah. Tapi untuk peringkat mubtadi dia terus sebut 10. Maksudnya mana-mana yang dari segi zahir nampak sebagai amil terus dijadikan nawasib. 10 tersebut asliyahnya cuma 4 yang pertama. Apa dia? An, lan, izan dan kai. 4 ni sahaja yang boleh kita sebut mansubun bi an, mansubun bilan, mansubun bi izan, mansubun bi kai. 6 yang lain antum takkan boleh sebut mansubun bila min juhud, mansubun bi hatta, mansubun bil waw, mansubun bil fa, tak akan jumpa. Yang antum akan jumpa fi'lun mudhari'un mesti mansubun bi an, mansubun bilan, mansubun bi izan dan mansubun bi kai. 6 yang lain sebab an, lan, izan, kai, lam, juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. 6 yang kemudian hakikatnya dia masuk dengan apa? Hakikatnya dia masuk dengan an. Maksudnya seolah-olah an ni dia boleh masukkan fi'il mudhari' secara zahir ataupun secara mudmar. 6 ni, kesemua 6 ni dia adalah masuk fi'il mudhari' tersebut. Kalau kita nampak fi'il mudhari' masuk selepas lamul juhud, fi'il mudhari' yang masuk selepas lamul kai, selepas jawab fa, selepas jawab waw ataupun selepas aw, kesemua tu kita akan sebut mansubun bi an mudmaratan. Sebab tu dinamakan an-nawasib al-far'iyah. Maksudnya apa? Hakikatnya dia bukanlah amil nasab, tapi ada amil nasab yang tersembunyi selepasnya. Ada yang wujud, ada yang jawaz. Kita tak bincang semua ini kharitah secara am. Okey, lepas tu dia masuk dalam jawazin. Jawazin disebut ada berapa? 18. Ada di antaranya haraf, ada di antaranya isim,
Ada yang berlaku khilaf, adakah dia isim ataupun haraf, yang rajih ada dalam isim. Ada yang berlaku khilaf, tapi dia orang ini haraf. Tapi itu hanya setakat perbahasan kalimat tersebut. Maksudnya amil jazam ni, amil nasab kesemuanya adalah haraf. Tapi amil jazam kemungkinan dia haraf, kemungkinan dia isim. Maksudnya 18 tu ada isim, ada yang haraf. Itu habis babu al-af'al. Bila dia tutup babul af'al, kita tahu berapa aqsam i'rab? 4. Rafa', nasab, khafad dan jazam. Jazam khas untuk fi'il. Jadi tak akan jumpa dah lagi bab majzum dalam maudhu' yang seterusnya, sebab dah habis majzum dekat fi'il. Wal jawazimu samaniyata asyar, seolah-olah dia dah bincangkan al-majzumat, tapi perkataan tersebut tak disorehkan seperti mana dalam bab asma'. Dalam asma' dia jadikan babul marfu'at, babul mansubat, babu al-makhfudat. Tapi dalam fi'il, seolah-olah dekat sini, dekat perbahasan fi'il mudhari', sini perbahasan dia al-marfu', ni perbahasan dia al-mansub, sini perbahasan dia al-majzum. Tak perlu jamak sebab semuanya adalah satu. Semuanya adalah fi'il mudhari', fi'il mudhari' dan fi'il mudhari'. Cuma fi'il mudhari' ni boleh beza dia dari sudut apa? Sama ada fi'il tu sahih akhir, mu'tal akhir, ataupun af'al khamsah. Bila masuk babul asma', yang pertama adalah al-marfu'at. Ada berapa bab? 7. Bila sebut al-marfu' di sini, yang dimasukkan adalah isim-isim yang marfu', tanpa, walaupun dalam marfu' ni ada isim, ada fi'il, tapi oleh sebab fi'il dah ada dalam ni, bila sebut al-marfu'at di sini, yang terhingga adalah isim sahaja. Berarti dia akan jadi berapa? Al-marfu' pada hakikatnya ada berapa? 8 lah. Kalau antum melihat al-marfu'at ni nama kepada isim-isim dan fi'il-fi'il, dia akan jadi 8 lah. Sebab satu fi'il yang dah dibincang kat sini. Oleh kerana di sini hanya bincangkan isim, jadi tinggal 7. Pertama apa? Fa'il, itu urutan. Yang kedua, tak ada yang hafal ni. Naib. Yang ketiga, mubtada. Yang keempat, al-khabar. Yang kelima, isim kana je. Wa terusnya khabar, inna, akhawa. Bab ni dijadikan satu bab khas yang dinamakan sebagai an-nawasikh, yang menghazafkan hukum mubtada dan khabar. Oleh kerana dibincangkan isim kana dan khabar inna ni dalam bab nawasikh, disempurnakan lagi satu bab zonna wa akhawatuha, padahal tak ada kena-mengena dalam bab apa? Ada kena-mengena tak zonna wa akhawatuha dalam marfu'at? Tak ada. Sebab apa? Kedua-dua isim selepas zonna wa akhawatuha kita akan i'rab sebagai mansub, maf'ul pertama dengan maf'ul kedua. Tapi oleh kerana dijadikan bab kana dan bab inna ni dalam bab an-nawasikh, jadi dia sempurnakan bab tersebut dengan bab zonna wa akhawatuha. Dan jangan faham zonna tu ada kena-mengena dengan al-marfu'at, sebab tak ada kena-mengena langsung. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, at-tabi'u li al-marfu'. Ada berapa tabi'? Na'at, ataf, taukid. Yang terakhir, badal. Na'at, ataf, taukid dan badal. Dalam bab na'at, selepas dia ta'rifkan na'at, dia tersebut satu perkara, fi ta'rifihi wa tankiri. Bab na'at ni perlu muwafaqat dalam dua daripada 5 kalau sababi, 4 daripada 10 kalau hakiki. Di antaranya ta'rif dan tankir. Tak kira lah hakiki ke sababi, mesti makrifah nakirah tu mesti muwafaqah. Jadi kat sini datanglah muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah di celah-celah maudhu'. Al-ma'rifatu wan nakirah. Muqaddimah yang ketiga duduk di celah-celah
maudhu'. Sebab apa? Bab ni yang menyatakan perkataan ta'arif dan tanda sifat. Makrifah ada berapa kat sini? 5. Nakirah selain daripada itulah. Dhamir, alam, isim mubham merangkumi isim isyarat dan isim mausul. Isim mausul, iaitu isim yang ada alif lam, yang kelima mana-mana idhafat kepada 4 yang disebut. Boleh? Itu dalam al-marfu'at. Tak muat buat. Seterusnya dia masuk al-mansubat. Ada berapa? 15. Tapi kita bincang bawah ni, nak jumpa 15 tu payah kan? Macam mana dia tahqiq, kita tak dapat nak ta'yinkan secara tepat. Apa yang pertama? Maf'ul bihi. Yang kedua, maf'ul mutlak. Seterusnya, sama ada kita sebut maf'ul fihi atau kita sebut zaraf, zaman, dan zaraf makan. Lepas tu hal, tamyiz. Lepas tu al mustasna, isim la an-nafiyah lil jinsi. Seterusnya al-munada, al-maf'ul li ajlih, ataupun lahu, ataupun min ajlih. Seterusnya maf'ul ma'ah. Mati turut di sana. Lepas tu apa ni? Yang dia tak disebut kat sini sebab dah sebut. Khabar kana wa akhawatuha, isim inna wa akhawatuha, yang terakhir at-tabi'u lil mansub. Patutnya yang atas dia tak muat. Yang terakhir yang kita bincangkan hari ini adalah al-makhfudat. Dia tak ada rupa. Yang ada berapa? 3. Nombor 1 bil harfi, yang kedua bil idhafati, yang terakhir at-tabi' bi al-makhfud. Itu ringkasan apa yang kita bincangkan selama ini. Yang terakhir inilah kita ambil al-makhfud. Boleh? Ada orang boleh bangun baca matan. Dia tengok ni, baca matan pada awal sampai. Ada tak? Tak ada yang hafal kan? Habis? Boleh? Bukan suruh tengok, kalau tengok tak ada sikit. Boleh? Okey. Setakat tengok tu, dalam daripada awal sampai akhir, apa ada soalan yang nak ditimbulkan? InsyaAllah kalau sempat nak talkiskan dalam kertas, kita lagi-lagikan insyaAllah. Anda janji nak bagi yang pertama, cara i'rab, sampai sudah tak bagi. Ada orang yang ada tu nombor terstik yang ada 3 line kertas cara nak i'rab. Siapa yang ada? Ada? Ada yang ada boleh cari. Anda buat cara macam mana nak i'rab mu'rabat, macam mana nak i'rab mabniyat. Okey, pada awal sampai akhir faham semua? Kalau faham tak jumpa dalam depan ni. Ya. Kerana tak pasti, mungkin katanya mungkin kita akan buat majlis khatam tu esok. Kena tak pasti. Ya, macam tu.
Ada iklan? Tapi kita dah habis lah ni. Cuma esok tu macam mana nak buat tu. Tengok. Okay, ada soalan setakat tu daripada awal sampai akhir. Ada yang perlu tambah, ada yang faham semua. Sama ada dua yang faham semua ataupun sebaliknya. Stern tu jangan. InsyaAllah setakat ni kita berhenti sorok. Tawakuf sekejap, nanti satu fatrah kita akan kita tawakuf nahu, kita akan masuk sorok. Sorok tu belum tentu lagi kita apa. Ada soalan? Itu je lah semua untuk perbahasan Muqaddimah Al-Jurumi. Maksudnya Muqaddimah kita ada 3. Cuma Muqaddimah yang ketiga terselit di bawah bab nahan. Tak ada? Allah, kena balik cepat. Oh, sejam. Ada soalan? Ke kena bagi soalan? Ada yang hafal? Tak ada yang hafal. Kalau hafal dengan faham, dia memang jadi simple. Tapi kalau hafal buta tu yang agak masa sikit. Kalau contoh orang hafal buta, dia kan, kenapa ada fatakun? Kenapa ada fayakun? Memang sudah. Anda tak cakap orang lain, anda sendiri. Sebab anda hafal Jurumiyah umur 9 tahun. Umur 9 tahun tu masuk hafal je lah. Fatakun, fayakun. Buat sifir. Dalam mansub 4 pertama fatakun, yang kelima fayakun. Sebab tak tahu sebab apa tak, sebab apa ya. Buat sifir pula dalam tu. Dalam jazam, kedua-duanya fayakun. Padahalnya balik kepada muzakkar je. Sebab tapi kata itu hasil orang hafal. Betul lah. Semua ada pengalaman masuk exam sama je kan. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada, insyaAllah setakat tu lah kita punya untuk peringkat ni. Sebab ni insyaAllah tunggu iklan untuk bab Sorof Nahu, untuk peringkat lain tu lain cerita. Ada cadangan ke untuk Sorof? Ikut je apa-apa. Ya? MC. Kita tengok nanti insyaAllah Sorof. Betul, tak ada soalan? Ya? Akhwat orang yang bertahan. Yang bertahan sampai akhir. Tak apalah, ihtimal sebab exam lah. Okay, kalau tak ada apa setakat tu, apa yang kurang ada ni, apa yang rasa perlu tambah, boleh insyaAllah. Kalau FB anda balas je insyaAllah. Kalau pun setengah-setengah tu anda pergi yang tak balas pun insyaAllah anda balas. Kalau ada soalan, tak pun kalau perlu kita buat grup macam mana kan, dalam WhatsApp. Kalau perlu perbincangan, kita panjangkan lagi. Minta maaf sepanjang kalau ada yang laju tu kan. Sebab dia sebenarnya nak ngajar depan, payah kita nak anggap orang depan kita ni zero. Susah. Kita anggap alim, kita tengok depan orang alim. Jadi kita syarah tu jadi laju. Kita nak anggap orang tak faham tu jadi payah. Sebab tu jadi laju tu. Tapi kalau rasa ni pandai stop. Tapi insyaAllah syarah nanti kita cuba try slow yang mungkin lah. Sebab syarah tu memang nampak ramai. Sebab Nahu ni nampak kadang-kadang tengah syarah tu ada orang jawab, tu jadi selit lah. Betul, jangan jawab semua. Boleh? Okey, setakat tu kalau tak ada soalan, kita tutup lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min du'a'in la yustajabu lahu. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa ma qara'na wa ma hafidhna fardudhu ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.